semua air kencing, apa ni, semua air kencing dan juga tai, hukum dia najis walaupun daripada binatang yang dimakan daging dia. Ini masing-masing ada, jangan pelik, masing-masing ada dalil dia, ada wajah. Yang antaranya yang buah masalah ala Sayyidina Muhammad yang mengatakan suci sebab berpegang pada hadis Al-Quraniyin. Hadis yang mana mereka ni, pokok ni datang kat apa ni Madinah, lepas tu mereka sakit, lepas tu Rasulullah SAW perintahkan untuk minum air kencing unta. Air kencing unta dengan susu dia. Jadi ambil pegang daripada hadis tu, dalam ni pun disebut kat apa ni najisun, dekat kullu ma'in kharaja minas sabilain najisun, dibahaskan di situ. Jadi adapun kita mazhab Syafi'i, kita jawab apa ni, Nabi SAW suruh minum air kencing unta tu dan susu dia tu ditadawi, untuk nak berubat dengan najis. Hukum dia harus jika tidak ada yang suci. Ini jawapanlah dalam apa ni mazhab kita Syafi'i, jawabnya begitu. Dia tak berpegang kepada sucinya air kencing air kencing unta dan selain daripada unta. Adapun yang mengatakan suci sebab memandang kepada hadis ni, Rasulullah suruh minum air kencing unta dan laban unta. Laban tu tak ada masalah lah, masalah air kencing tu. Tambah pula kita punya air kencing najis hukum dia, maka aula bukan manusia najis. Sebab air kencing manusia, Arabi yang kencing kat masjid Nabi tu, Rasulullah suruh apa? Rasulullah apa ni, curahkan dengan air, menunjukkan baul manusia ni najis. Lepas tu hadis yang 2 orang kena azab tu dalam kubur, salah seorangnya sebab apa? Sebab dia tak bersihkan. Sebab bawa dia tak bersihkan, apa ni, kurang pembersihan, apa ni, kemaluan dia daripada najis, maka bawa kepada apa? Bawa dia tak sah solat. Bawa dia tak sah solat, ibadat-ibadat yang berhajat kepada taharah. Nampak ekeh, nampak kecil, tapi sebenarnya kesan dia besar. Tapi bila kita tahu benda tu sebenarnya besar kesannya. Jadi manusia yang mana Allah Ta'ala sebut walaqad karamna bani Adam, dia punya air kecil suci. Maka lebih aula yang selain manusia najis juga. Ini kalau mazhab mereka terbalik, maknanya manusia yang air kecil najis, tapi makanan binatang yang dimakan daging dia suci. Dia punya air kecil dia dan juga tai dia. Jadi pun tak ada masalah kan. Semua yang disebut tadi tu, kita kata manusia punya kecil najis, manusia punya tai najis. Manusia tu selain daripada Nabi, Nabi. Adapun fadalat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suci. Kadang-kadang orang pelik sebutnya tu suci. Nak pelik apa? Ni hak binatang ni pun nak ada mazhab kata mazhab kata suci. Unta punya air kecil, hampa pergi minum siap. Sini pergi Mekah, pergi minum siap air kecil unta. Nak pelik apa? Tapi bila sebut daripada apa yang ada kaitan dengan Nabi, dia puasa pelik. Untanya suci tak pelik. Contohnya tu lebih pelik lagi. Unta punya yang kencing suci.
Lepas tu dia nak sebut tentang kaifiyah ghuslil janazah. Janazah berapa lama dah? Sejam setengah. Lepas selesai dah disebutkan tentang takrif najasah, kemudian taubik bagi apa yang keluar daripada dua jalan, dan dia beritahu hukum membasuh apa ni air kencing dan juga tai. Sekarang ni nak sebut kaifiyah. Ini syarah nak sebut. Syarah nak sebutkan kaifiyah menyucikan najis. Jadi najis terlebih dahulu sebelum kita baca ni, najis terbagi kepada tiga. Dari segi disebut sampah basuh ni terbagi kepada tiga. Najasah ada yang dinamakan mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah. Ini najis dari segi cara basuhnya terbagi kepada tiga. Satu disebut sebagai najasah mughalladhah, yang kedua najasah mukhaffafah, dan yang ketiga najasah mutawassithah. Apa dia najasah mughalladhah? Iaitu najasatul qalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma atau min ahlima ma hayawan dhahir. Adapun mukhaffafah bau as-sabi alladhi lam yat'am bitaghadhi ghayra laban walam yablugh al-hawlain. Al-mutawassithah bafi dan najasah al-khamr. Ini najasah terbagi kepada tiga. Najasah mughalladhah, najasah mukhaffafah, najasah mutawassithah. Secara ringkasnya, najasah mughalladhah iaitu najasatul qalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma, iaitu najis anjing, babi dan apa yang lahir daripada kedua-duanya, ataupun apa yang lahir daripada salah satu daripada kedua-dua. Itu najasah mughalladhah. Cara suci dia macam mana? 7 kali, sekali dengan air yang bercampur tanah. Sekali dengan air yang bercampur tanah. Baik. Mudahan tu. Misalnya ni cuma lebih perlu pada praktikal. Teori mudah. Kadang-kadang praktikal tu jadi ikut lain. Yang kedua, najasah mukhaffafah. Tadi kita bagi najis berat, ini najis pertengahan, ini najis ringan. Ini najis pertengahan, ini najis ringan. Najis berat ringan tu sebab apa? Dari segi cara basuh. Kenapa dinamakan najasah mughalladhah? Basuh dia berapa kali? 7 kali. Basuh dia 7 kali dengan air tanah. Mutawassithah pertengahan, dia tengah-tengah. Jadi ringan. Ringan je lah, cukup dengan dipercikkan, walaupun tak mengalir. Adapun yang ni mutawassithah, alirkan air. Kita
kita kena alirkan air. Ini pula 7 kali. Itu dipanggil sebagai najis berat, najis ringan dan juga najis pertengahan. Baik, najis ringan, najis apa? Iaitu najis baulus sabi, air kencing budak laki-laki. Dia sebut budak laki-laki, terkeluar budak perempuan. Budak perempuan tak termasuk. Budak perempuan masuk dalam kategori mutawassithah. Dah tak ada dah. Mughalazah tu anjing babi kan. Jadi masuk dalam mutawassithah. Sebut baulus sabi, budak laki-laki terkeluar budak perempuan. Budak laki-laki yang mana? Alladzi lam yat'am litawaddi ghairal laban. Air kencing budak laki-laki yang tak makan, selain daripada susu. Yang tak makan selain daripada susu untuk litawaddi, untuk mengenyang. Maknanya makanan untuk mengenyang dia hanyalah laban sahaja. Adapun kalau dia dah makan benda lain, dia minum air untuk kenyang, ataupun mak dia bagi benda lain, fresh orange untuk, jadi dia minum selain daripada laban. Adapun selain daripada laban tapi bukan untuk taghazi, seperti tahnik, kurma ataupun manisan, tapi hantar kat orang alim untuk dia tahnik ni anak. Jadi kan dia ada makan masuk dalam mulut dia tu, tapi bukan di taghazi. Faham tak? Bukan di taghazi. Itu tak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang masalah dia makan ghairal labani li taghazi. Jadi kalau yang makan laban saja, maknanya yang najis mukhaffafah ni najis apa? Iaitu najis budak laki-laki yang hanya minum susu ibu dia saja untuk kenyang. Yang hanya minum susu ibu dia. Selain daripada dia tak makan. Sebab tu kita lam yata'am ghairal laban. Dia tak makan selain daripada susu. Susu dia makan. Ini untuk kenyang dia susu. Dan anak ni walam yablugh al-haulain. Tidak sampai 2 tahun. 2 tahun ke bawah. Lebih 2 tahun tak kira. Sampai 2 tahun dan lebih tak kira. Walaupun hanya minum susu. Susu tak boleh. Susu semua sebab dah campur macam-macam lah. Satu campur dengan air, kita ada bahan-bahan lain. Bukan semua susu. Dia ada campuran-campuran yang lain. Kalau setahun, lepas tu mak dia bagi susu apa ni, mudrah tu. Apa ni, laban sinai tu. Tak boleh dah. Jadi daripada situ dia berubah kepada najis mutawassithah. Tak boleh dah nak kucing. Ya. Alam yang betul al-haulain. Aku dah sebut ya. Baul sabi alladzi la yata'amil tawaddi ghairal laban walam yablugh al-haulain. Jadi susu sinai itu tak boleh. Tak termasuk. Perempuan pun dah terkeluar dah 2 tahun. Jadi najisnya najis mukhaffafah. Cuma biasanya orang basuh juga. Biasanya orang buat cara mutawassithah. Cuma nak bagi tahu itu cara basuh dia. Kalau orang buat macam tu memadam dengan memecikkan air sehingga merangkumi, mengumumi semua tempat yang kena najis tersebut. Adapun mutawassithah, maka baki najasah. Baki, kata nak letak tepi ni, kita terangkan luar sekali. Selain daripada luar ni, semua masuk mutawassithah. Air kencing budak perempuan, mutawassithah. Air kencing yang tak cukup syarat, budak lelaki dia tak cukup syarat, pun mutawassithah. Jadi cara dia lagi ada 2. Mutawassithah ada hukmiyah, ada hiniyah. Sebab sini ada beza. Baki najasah. Kalau khamri seperti khamar. Jadi kena khamar, maka dialirkan air selepas kita buang, hilangkan air najis. Di sini ada 2. Ada mutawassithah, ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah.
Yang pembahagian najis terbahagi pula kepada dua. Dari segi ada jirim ataupun tidak. Min haisul jir, min haisul min haisu wujudul jirmi wa adamu. Ainiyah yallati laha launun au rihun au ta'mun. Hukmiyah yallati la launa wa la riha wa la ta'malaha. Jadi najasah ainiyah iaitu najasah yang ada laha launun, ada baginya warna atau bau ataupun rasa. Hukmiyah tidak ada. Tak ada bau, tak ada warna, tidak ada rasa. Jadi cara bersihkan najis ainiyah macam mana? Dengan dihilangkan dulu air najis. Ada air najis, bukan terus ada darah, terus alihkan air dah. Lap dulu darah, hilangkan air najasah. Lepas tu barulah alirkan air. Maknanya kita jadikan dia hukmiyah dulu. Jadikan dia hukmiyah dulu, lepas tu kita alirkan yang senang. Air itu nanti nama dia dinamakan ma'ul ghusalah. Air yang digunakan untuk basuh najis dinamakan ma'ul ghusalah. Nanti ada dalam perbahasan dia. Ada syarat dia. Ma'ul ghusalah contohnya ni kertas ni, kertas dah set ni ataupun kertas jadi nak basuh. Ni ada guna najis. Ana alirkan air dan air yang jatuh tu nama dia ma'ul ghusalah. Jadi apa hukum air tu? Najis ke tahir? Itu ada perbahasan dia nanti. Ada syarat-syarat dia. Nanti katakan tahir. Faham ni? Ini soal? Aku nak sebut limpah. Maksud ghairul laban ni bukan ghairul lain, ghairul laban. Ghairul laban. Maksud ghairul laban ni bukannya laban mak dia saja, malah haiwan-haiwan yang lain. Walaupun babi dan anjing. Walaupun babi dan anjing. Nak bagi tahu kata dia punya tu najis tu tetap dikira sebagai mukhaffafah. Kalau dia bagi susu kambing, susu lembu dan daripada tu dah sarah dah tadi kan. Wa kaifiyatu ghaslin najasati in kanat musyahadatan bil ain. Ini dinamakan najasah ainiyah. Dia kata dan cara membasuh najis jika kanat in kanatin najasah musyahadatan, jika najis tersebut dipandang, dapat dilihat dengan mata, wahiyal musammatu bil ainiyah, dan inilah najasah yang dinamakan dengan najasah ainiyah. Takunu adalah kaifiyah tu, takunu domir dia kembali kepada kaifiyah, adalah kaifiyat membasuhnya bizawali ainiha, dengan menghilangkan ain dia, ain najasah tersebut. Bizawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin, dan usaha menghilangkan sifat-sifat dia. Apa dia sifat-sifat dia tu? Min ta'min aw launin aw rihin, dan usaha menghilangkan sifat-sifat dia daripada rasa, warna dan bau. Warna, rasa dan bau. Kemudian dia kata, bila kita dah suci itu, fa in baqiya ta'mun najasati darra,
aw launun aw rihun asura zawaluhu lam yadur. Baik. Tadi ada buat ini ya dengan niat. Jadi masalah ini yang ini kata apa ni? Takunu ay kaifiyatu wasliha bi zawali ainiha wa muhawalati